Jadi insya-Allah pada malam ni yang bagi Ustaz Habibur Rahman. Jadi dan tidak buang masa, saya menjemputlah yang bagi Ustaz untuk menyampaikan ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil iman. Faya Rabbana rzuqna ittiba'a habibika Sayyidina Muhammadinil Mustafa. Wa ya Rabbana rzuqna taubata qabla al-maut. Wa ya Rabbana rzuqna syahadata 'indal maut. Wa ya Rabbana rzuqna al-fawza bil jannati ba'dal maut. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa ala ashabi Sayyidina Muhammadin fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi tamim bi khair. Yang mulia Tuan Pengurusi, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal dan seluruh ahli jawatan kuasa Surau Perwajak, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana dengan limpah nikmat dan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita daripada tempat yang berbeza-beza Allah ta'ala himpunkan kita di tempat yang mulia ini, di tempat yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khairu biqa'il ardi, sebaik-baik tempat di muka bumi, dengan tempat yang mulia, dengan saat-saat yang istimewa, saat-saat dan keadaan di mana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, saat-saat di mana dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala duduk beristighfar memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita, saat-saat di mana kita berada di dalam taman-taman syurga yang ada dekat dunia ini. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berharap dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kepada kita, macam mana dengan nikmat-nikmat ini boleh kita guna, boleh kita manfaat, sehingga sampai ke penghujung hidup kita, kita dengan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala berjumpa dengan kita, Allah ta'ala ridha kepada kita. Di saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau ke hadrat Tuhan engkau dalam keadaan ridha dan diridhai. Masuklah engkau ke dalam kumpulan hamba-hambaku yang sebenar, dan masuklah engkau ke dalam syurgaku. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi apabila ambo tengok dengan warna kursi yang sedang ambo duduki saat ini dengan warna merah, dengan air pun juga berwarna, dengan botol air ternyata dengan plastik yang membungkus dia pun juga berwarna merah. Maka ambo teringat dengan sebuah ungkapan daripada Sayyidina Anas ibnu Malik
mengenai warna merah. Di saat itu Sayyidina Anas ibnu Malik berkata, ma ra'aitu min zilimmatin sauda fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seseorang yang mempunyai limmatin sauda, limmah rambut, tapi rambut yang panjang sehingga sampai ke bahu disebut dengan limmah. Rambut panjang yang hitam, fi hullatin hamra, dalam pakaian yang serba merah, yang lebih cantik, yang lebih baik, lebih kacak daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah dengan baginda Nabi, sehingga hatta dengan warna merah yang dipakai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap baginda Nabi yang tertampan, tetap dengan baginda Nabi yang tercantik, tetap dengan baginda Nabi dengan perawakan yang kacak. Padahal kalau ikutkan dengan sabda baginda Nabi yang lain, al-humratu zinatu syaitan, merah itu adalah perhiasannya syaitan. Ternyata dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau pernah mengenakan baju berwarna merah, tetap sahaja baginda Nabi adalah orang yang terbaik yang mengenakannya. Masya Allah, tabarakallah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah subhanahu wa ta'ala, betapa mulianya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan sebuah pokok kurma yang dia tidak mempunyai akal, yang dia tidak mempunyai otak, yang dia tidak mampu untuk berpikir, dengan sebatang pokok tamar yang berada di Masjidin Nabawi, di mana di saat mula-mula baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah ke Madinah, saat itu hal yang pertama yang dibuat oleh baginda Nabi, selain daripada mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansar, antara bumi putra dengan para pendatang, itulah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membina masjid. Masjid yang sungguh sangat-sangat sederhana kalau kita kata. Macam mana tidak sederhana dengan bumbung daripada pelepah kurma, dengan lantai daripada tanah, sehingga apabila baginda Nabi bersujud maka akan nampak kesan daripada tanah di dahi baginda Nabi yang mulia. Di mana saat itu ada sebatang pokok kurma yang tumbuh di tengah-tengah Masjid Nabawi, di mana dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menyampaikan khutbah Nabi, kita akan bersandar di pokok kurma tersebut. Begitulah Jumat ke Jumat ke Jumat dan ke Jumat berikutnya ada baginda Nabi bersandar di pokok kurma ini menyampaikan khutbah kepada para sahabat. Sehingga sampai pada satu hari dengan seorang sahabiat daripada Al-Ansar, kebetulan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, anak dia ini seorang tukang kayu, sehingga dia syur kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai baginda, nak tak baginda Nabi kami buatkan mimbar? Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkenan untuk dibuatkan mimbar. Akhirnya si anak perempuan ini, sahabiat ini, anak sahabiat ini membuatkan mimbar untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dengan mimbar itu sudah siap, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu di Jumat berikutnya menyampaikan khutbah di mimbar tersebut. Akan tetapi sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah, ternyata dengan pokok kurma yang selama ini baginda Nabi bersandar kepadanya, dengan pokok kurma itu menangis, dengan pokok kurma itu berteriak, dengan teriakan yang didengar oleh sekalian sahabat saat itu, seperti seorang anak yang kehilangan bapaknya. Dia berteriak sangat kuat, sehingga dikatakan oleh para sahabat, sehingga hampir-hampir terbelah itu pokok kurma karena kuatnya tangisan dia. Sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya berjalan menuju pokok kurma itu, dan baginda Nabi menenangkan itu pokok kurma seperti mana seorang bapak menenangkan anaknya. Baginda Nabi usap dan sapu pokok kurma tersebut.
sehingga akhirnya dengan pokok kurma itu boleh bertenang, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan khutbah beliau. Apabila selesai sembahyang Jumat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kamu semua kenapa dengan pokok kurma itu berteriak dan menangis?" Para sahabat menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lagi mengetahui. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya dengan pokok kurma itu tidak berkenan apabila aku berjauhan dengannya. Dan sesungguhnya aku sudah memberikan pilihan kepada pokok kurma itu, sama ada dia hidup selama-lamanya sehingga sampai hari kiamat dengan buah yang terus menerus, ataupun dia nanti duduk di dalam syurga bersama dengan aku, dia menjadi makanan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan pokok kurma ini dia memilih yang kedua, hidup bersama dengan aku di dalam syurga dan menjadi makanan para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala." Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengarahkan para sahabat supaya dengan pokok kurma itu dipotong dan ditanam di bawah mimbar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah subhanahu wa ta'ala, renungi makna ini, renungi hakikat ini. Betapa mulianya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan sebatang pokok kurma yang dia tidak mempunyai akal, otak dan pemikiran, ternyata dia paham dan mengerti betapa mulianya dia di saat dia boleh bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah, dengan kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sehingga dengan seorang yang kafir, seseorang yang Allah Ta'ala senaraikan di dalam Al-Quran bersama dengan Fir'aun, bersama dengan Qarun, bersama dengan Iblis laknatullah alaihim ajma'in, orang yang sentiasa mengingkari dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sentiasa berusaha menghalang kerja dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia yang sentiasa mengikuti baginda Nabi akan tetapi hanya untuk memperli baginda. Dia yang mengatakan baginda Nabi ini adalah bomoh, yang mengatakan baginda Nabi ini penipu, yang mengatakan baginda Nabi ini tukang sihir, yang mengatakan baginda Nabi ini adalah orang pendusta. Dialah Abu Lahab yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabi wa tab. Akan tetapi ternyata dengan Abu Lahab, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau, di mana dengan pak saudara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib, apabila Abu Lahab meninggal, Al-Abbas bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Di saat itu Al-Abbas bertanya kepada Abu Lahab, "Ma fa'alallahu bik?" Engkau yang selama ini sentiasa mengganggu baginda, engkau yang selama ini sentiasa menghalang kerja dakwah baginda, engkau yang selama ini sentiasa memaki baginda, apa yang Allah Ta'ala buat kepada engkau saat ini? Abu Lahab menjawab, "Sungguh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membalas aku seperti mana yang dijanjikannya. Akan tetapi pada setiap hari Isnin Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan azabku, karena dengan Abu Lahab ini ternyata pada saat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia, betapa seronok dan gembiranya hati Abu Lahab, sehingga saat itu dengan hamba sahaya perempuan yang memberikan kabar gembira ini kepada Abu Lahab, Suwaibah al-Aslamiyah, di saat itu dengan Abu Lahab, karena terlampau seronoknya Abu Lahab, dengan Suwaibah al-Aslamiyah ini dia merdekakan. Dan itulah yang menjadi asbab Abu Lahab mendapatkan keringanan azab dan seksa pada setiap hari Isnin. Masya Allah, tabarakallah,
baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak sebut dengan kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan jangan kata 1001, jangan kata 10.001. Habis umur kita untuk menyebutkan kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nescaya dengan kemuliaan baginda Nabi belum kita sebut secara sempurna, sementara dengan umur kita sudah habis. Sehingga ada seorang ulama dengan Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, beliau berkata, Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Muhammad itu manusia, tapi bukan seperti manusia pada amnya. Akan tetapi Muhammad itu seperti batu yakut, sementara dengan manusia lainnya seumpama batu kerikil. Masya Allah, tabarakallah, dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau boleh kita kata, kita semua kenal dengan diri kita masing-masing. Macam mana dengan keadaan kita, macam mana dengan ketaksiran kita, macam mana dengan keterlampauan kita, macam mana dengan kemaksiatan kita, macam mana dengan dosa dan kederhakaan kita. Akan tetapi ternyata Masya Allah, tabarakallah, betapa bertuahnya kita. Di saat yang kita tak pernah meminta, tak pernah berdoa, tak pernah memohon, ternyata dengan Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kita lahir ke dunia ini menjadi umat Sayyidil Mursalin, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara dengan seorang Nabi Ulul Azmi, Nabi yang pernah berborak-borak direct dengan Allah, baginda Musa alaihi salam pun cemburu dengan kita. Baginda Musa alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alni min ummati Muhammad. Ya Allah, jadikan aku di antara umatnya Muhammad. Kenapa dengan baginda Musa alaihi salam sekalipun, bahkan beliau sampai berkeinginan untuk menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru karena kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sehingga dengan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat baginda ini sebagai umat yang termulia. Di mana tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, meskipun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mulia, afdalul khalqi indallah, semulia-mulia makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ternyata dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak sombong. Justru dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sentiasa mendahulukan kita umatnya ini daripada diri baginda Nabi sendiri. Diriwayatkan dalam sebuah hadis di mana dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli nabiyyin da'wah, sesungguhnya sekalian nabi-nabi itu memiliki satu doa yang apabila mereka berdoa dengan doa ini, niscaya dengan Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankan doa mereka. Dan sungguh para nabi-nabi dah guna doa mereka ini. Akan tetapi aku, kata baginda, aku tidak akan gunakan doa ini sehingga sampai nanti hari kiamat, sehingga nanti aku boleh menolong akan umatku di nanti. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh ini memang terjadi. Betapa diriwayatkan dalam sebuah hadis yang sangat panjang daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bercerita mengenai kehidupan kita selepas mati, bercerita mengenai kehidupan kita selepas dibangkitkan daripada kubur. Di saat itu dengan Allah Subhanahu wa taala dah tukar bumi kita dengan bumi yang lain. Di saat itu sudah tak ada yang namanya gurun, dah tak ada yang namanya sungai petani, dah tak ada yang namanya negeri Kedah. Di saat itu yang ada hanyalah padang mahsyar sahaja. Di saat itu dengan Allah Subhanahu wa taala himpunkan sekalian makhluk, awwaluhum wa akhiruhum wa jinnuhum wa insuhum, sekalian makhluk daripada yang pertama sehingga yang terakhir.
Allah Ta'ala himpunkan di padang mahsyar, di mana dengan keadaan di padang mahsyar, Masya Allah tabarakallah, betapa panasnya padang mahsyar, sehingga diriwayatkan dalam sebuah hadis, dengan matahari itu Allah Ta'ala letakkan sejengkal sahaja di atas kepala kita. Allah Ta'ala letakkan sejengkal sahaja di atas kepala kita. Bayangkan macam mana panasnya. Dengan matahari yang saat ini jauh di atas sana, ternyata kita rasakan macam mana bahang panasnya. Apatah lagi kalau matahari sampai diletakkan sejengkal sahaja di atas kepala kita, sehingga saat itu kalau sekiranya kita tidak mendapatkan naungan daripada Allah, kalau sekiranya kita tidak mendapatkan minuman daripada Allah, niscaya dengan hidup kita saat itu akan sangat-sangat menderita. Terlebih lagi ternyata di saat itu dengan Allah Ta'ala sudah macam tak kisah dengan makhluk-makhluknya. Allah Ta'ala biarkan makhluk-makhluknya menunggu akan keputusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ternyata dengan keputusan ini tidak datang-datang, tidak tiba-tiba. Allah Ta'ala biarkan mereka menunggu dan terus menunggu tanpa ada kepastian. Sehingga ada sesetengah daripada umat ini yang mana mereka sangat-sangat berputus asa, sampai mereka berkata, kalau macam ni rasanya kita menunggu, baik kita masuk neraka terus daripada kita menderita seumpama ini. Bahkan ada di antara umat yang kemudian mereka berusaha mencari para nabi-nabi untuk memohon pertolongan. Mereka datang kepada baginda Adam, mereka datang kepada baginda Nuh, mereka datang kepada baginda Ibrahim, mereka datang kepada baginda Musa, mereka datang kepada baginda Isa. Akan tetapi ternyata dengan para nabi-nabi mereka berkata, mohon maaf, sesungguhnya pada hari ini kami tidak berani untuk berdoa kepada Allah. Sesungguhnya pada hari ini dengan Allah Ta'ala marah dengan kemarahan yang tak pernah marah sebelumnya. Diri kami belum tentu selamat, macam mana kami nak selamatkan kamu semua? Sehingga pada akhirnya mereka mendatangi Sayyidil Wujud, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka datang kepada Sayyidil Wujud, mereka datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bercerita kesusahan mereka, mereka bercerita penderitaan mereka, macam mana keadaan mereka di padang mahsyar, sehingga dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sehingga dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sentiasa merasa bersusah hati kalau tengok kesusahan umat, dengan baginda Nabi yang sentiasa menghendaki kebaikan kepada umat, dengan baginda Nabi yang sentiasa kasih dan sayang dengan umat. Sehingga apabila baginda Nabi mendengar kesusahan mereka, penderitaan mereka, di saat itu meskipun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu hari ini bukan tempat untuk meminta kepada Allah, hari ini bukan waktu untuk berdoa kepada Allah, hari ini adalah saat di mana Allah Ta'ala menghakimi sekalian makhluk-makhluknya. Akan tetapi dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata saat itu, ana laha, aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan berkat doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sehingga dengan Allah Subhanahu wa taala mengarahkan supaya proses hisab dan mahkamah bermula. Dan Allah Ta'ala menentukan pada saat itu, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Ada sekumpulan yang masuk ke dalam syurga dan sekumpulan yang lain masuk ke dalam neraka. Di mana digambarkan saat itu, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Dengan orang-orang yang berkasih sayang, antara kawan dengan kawannya, antara sahabat dengan sahabatnya, bahkan antara suami dengan istrinya boleh jadi musuh di saat itu. Kerana semua orang berfikir macam mana supaya dirinya boleh selamat. Karena semua orang berfikir saat itu, kalau sekiranya aku saat ini tidak masuk ke dalam syurganya Allah, maka tentu tidak akan ada lagi tempat yang ketiga.
sehingga tidak segan-segan dengan seorang suami boleh jadi dia mengambil pahala istrinya, dengan seorang istri boleh jadi dia mengambil pahala suaminya. Di saat itu dengan para nabi-nabi, syiar mereka Allahumma nafsi, Allahumma nafsi, Allahumma nafsi, ya Allah selamatkan diriku, ya Allah selamatkan diriku, ya Allah selamatkan diriku. Akan tetapi dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah proses hisab dan mahkamah, dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan sekumpulan masuk syurga dan sekumpulan yang lain masuk ke dalam neraka, dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan kita saat itu, dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana apabila baginda Nabi melihat ramai di antara kita umat baginda yang masuk ke dalam syurga, bahkan adalah umat yang pertama yang memasuki syurga, betapa seronoknya hati baginda, betapa gembiranya hati baginda, bersyukur baginda kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ada di antara umat baginda yang dengan kemaksiatan mereka, yang dengan kedegilan mereka, yang dengan kederhakaan mereka, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menentukan mereka ini diazab dan diseksa di dalam neraka. Dan apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat tahu ada di antara umat baginda yang terseksa di dalam neraka, adakah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan mereka saat itu? Tidak, sama sekali tidak. Justru dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baginda Nabi bertasbih, memuji mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, irfa' ra'saka ya Muhammad, sal tu'ta washfa' tushaffa. Angkat kepala engkau wahai Muhammad, berdoa Muhammad, niscaya doa engkau itu akan aku terima. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala beliau dan beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ummati, Allahumma ummati, Allahumma ummati, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Di mana saat itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat Malik, ya Malik akhrij minan nar man kana fi qalbihi misqala sya'iratin minal iman. Hendaklah keluar daripada neraka mereka yang mempunyai iman walaupun hanya seberat helaian rambut. Keluar daripada neraka. Apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mereka keluar daripada neraka, adakah di saat itu baginda Nabi berpuas hati? Tidak. Justru dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat semula ke dalam neraka, apakah masih ada di antara umat baginda yang masih terseksa di dalam neraka. Dan sungguh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal kita umatnya ini. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal kita kerana adanya kesan daripada sujud kita. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal kita kerana adanya kesan air sembahyang yang kita ambil saat kita masih hidup di dunia. Sehingga apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam cam yang ada di dalam neraka ini di antaranya adalah umat baginda, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi bertasbih memuji mengagungkan Allah, sehingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala kembali berfirman, irfa' ra'saka ya Muhammad, sal tu'ta washfa' tushaffa. Angkat kepala engkau wahai Muhammad, berdoa Muhammad, niscaya doa engkau itu akan aku perkenan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa dan permohonan yang sama. Baginda Nabi saat itu berdoa kepada Allah, Allahumma ummati, Allahumma ummati, Allahumma ummati, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahman,
Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahim berfirman saat itu, falyakhruj minan nar man kana fi qalbihi misqala khardalin minal iman. Hendaklah keluar daripada neraka mereka yang mempunyai iman walaupun hanya seberat biji sesawi. Keluar daripada neraka dengan berkat doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terus tengok ke dalam neraka. Apakah masih ada di antara umat baginda di dalamnya? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah berjanji kepada kita dengan sabda baginda, wa ana la arda wa ahadun min ummati finnar, aku tidak akan pernah rida kalau masih ada seorang daripada umatku yang terseksa di dalam neraka. Sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi bertasbih memuji mengagungkan Allah, dan Allah taala berfirman, irfa' ra'saka ya Muhammad sal tu'ta washfa' tushaffa. Angkat kepala engkau wahai Muhammad, berdoa Muhammad, niscaya doa engkau itu akan aku perkenan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, dan tidak ada doa daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan doa untuk menyelamatkan umat beliau daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi berdoa, Allahumma ummati, Allahumma ummati, Allahumma ummati, ya Allah ini umatku ya Allah, ini umatku ya Allah, mereka tersiksa di dalam neraka ya Allah, selamatkan mereka ya Allah, selamatkan mereka ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala kembali berfirman, falyakhruj minan nar man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman. Hendaklah keluar daripada neraka mereka yang mempunyai iman walaupun hanya seberat biji zarah. Tuan-tuan, puan-puan, boleh kita bayang macam mana dengan iman yang hanya berbaki seperti biji zarah? Macam mana dengan keadaan orang yang dia mempunyai iman hanya seberat biji zarah, seberat biji atom, tak nampak dengan mata kita? Macam mana agak-agak keadaan orang tersebut di dunia? Akan tetapi ternyata dengan orang ini pun juga tidak terlepas daripada doa dan syafaat pertolongan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia boleh keluar daripada neraka. Dan Masya Allah tabarakallah, tuan-tuan, puan-puan, sudah masuk waktu isya. Jadi adalah sunnah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila masuk waktu isya maka dilaungkan azan. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab satu kumpulan di mana azan melaung di kawasan kumpulan tersebut. Jadi kita persilakan kepada Tuan Bilal untuk melaungkan azan, dan selepas azan akan kita sambung dalam 10 atau 15 menit ke hadapan insya-Allah. Falyatafaddal mashkura. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok dengan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai iman seberat biji zarah ini keluar daripada neraka, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu kembali memastikan ke dalam neraka, apakah masih ada di antara umat baginda Nabi berada di dalamnya. Sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mereka-mereka yang terseksa di dalam neraka dengan habis batang tubuh mereka terbakar oleh api neraka, akan tetapi ternyata hati-hati mereka ini tidak boleh dibakar oleh api neraka karena masih ada secercah keimanan di dalam hati-hati mereka. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud kali yang keempat ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi bertasbih
memuji mengagungkan Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan dengan tasbih dan pujian yang bahkan sebelumnya tak pernah diucap oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dia disebut dengan wahyu sa'ah, wahyu yang Allah taala wahyukan direct kepada baginda Nabi pada saat itu, di mana pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Irfa' ra'saka ya Muhammad, sal tu'ta washfa' tushaffa." Angkatlah kepala engkau wahai Muhammad, berdoalah Muhammad, niscaya doa engkau itu akan aku ijabah, dan bagilah pertolongan Muhammad, niscaya pertolongan engkau itu akan berkuat kuasa. Sehingga saat itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala beliau, dan beliau saat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma adzan li fi man qala la ilaha illallah." Ya Allah, bagilah aku kebenaran untuk membawa keluar daripada neraka engkau, masuk ke dalam syurga engkau, mereka-mereka yang pernah mengucapkan semasa hidup di dunia akan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa ta'ala saat itu berfirman, "Fa bi'izzati wa jalali ya Rasulullah," dengan kemuliaan dan keagunganku wahai Rasul Allah, "falyakhruj minan nar man qala fid dunya la ilaha illallah." Hendaklah keluar daripada api neraka mereka yang saat hidup di dunia mengucapkan yakin daripada dalam hatinya akan kalimat la ilaha illallah. Sehingga bukan sahaja dengan umat baginda yang saat itu keluar daripada neraka, dengan umat-umat yang terdahulu, umat-umat nabi-nabi yang terdahulu, mereka pun juga keluar daripada neraka dengan sebab doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing mereka, menuntun mereka berjalan menuju syurganya Allah. Dan apabila mereka sudah sampai di hadapan pintu syurga dengan baginda Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengarahkan mereka untuk mandi di sebuah tasik yang disebut dengan Ma'ul Haya ataupun tasik kehidupan, di mana apabila mereka mandi di sana dengan batang tubuh mereka yang sebelumnya habis terbakar oleh api neraka, apabila keluar daripada tasik tersebut, batang tubuh mereka kembali bersinar, bercahaya seperti mana dengan ahli syurga lainnya, dan mereka pun kemudian dibenarkan masuk ke dalam syurga di bawah naungan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan berkat syafaat dan pertolongan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita renungi hakikat ini, kita renungi makna ini, betapa cintanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat, betapa kasihnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat, sehingga dengan pengorbanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sanggup baginda Nabi untuk mengeluarkan umat daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala di saat dengan para nabi-nabi yang lain sudah tinggalkan umat mereka. Sungguh bertuah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita ditakdirkan oleh Allah taala menjadi umat baginda. Bersyukur kita mempunyai pemimpin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah tak boleh membalas jasa baik dan pengorbanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurangnya daripada kita macam mana kita tidak menjadi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dengan baginda. Kita tidak menjadi orang-orang yang tidak tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di saat Allah taala kurniakan kita menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana cinta kita dengan keluarga kita, cinta kita dengan orang-orang yang berada di sekitar kita, cinta kita dengan anak-anak kita, seperti mana cintanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat.
Cinta yang sebenar bukan cinta saat kita menghulurkan kemewahan harta benda duniawi untuk mereka, akan tetapi cinta dan pengorbanan yang sebenar, macam mana dengan cinta dan pengorbanan kita ini sanggup untuk menyelamatkan mereka daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kamu dan jagalah diri keluarga kamu daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tak mempunyai nasib seberuntung, sebertuah para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan para sahabat mereka boleh berjihad berjuang bersama dengan baginda, di mana dengan para sahabat mereka boleh menyaksikan macam mana dengan keadaan hal ehwal syakhsiyah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyaksikan mukjizat-mukjizat baginda, mereka sentiasa bersahabat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun lamanya kita terpisah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya kita jangan sampai kita menjadi orang yang merugi dua kali. Sudahnya di dunia kita tidak boleh berjumpa dengan baginda, jangan sampai nanti di akhirat kita jauh daripada baginda. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tewas dan kalah daripada pokok korma yang tidak berakal. Dengan pokok korma dia mendapatkan kemuliaan, boleh berjiran dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takkan kita dengan umat baginda ini ternyata tak boleh berjiran dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seronoknya hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat ternyata dengan kita umat baginda yang tak pernah tengok baginda ini, yang tak pernah bersahabat dengan baginda ini, ternyata di saat kita berada di dalam syurga kita bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda Nabi dah bercerita kepada kita macam mana cara supaya kita boleh bersama dengan baginda Nabi di dalam syurga di bawah naungan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi bersabda kepada kita, "Manittaba'ani faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati." Sesiapa yang mengikuti aku, sesiapa yang mengikuti aku, sesiapa yang menghidupkan sunnahku dalam kehidupannya, sesiapa yang menterjemahkan kehidupanku di dalam kehidupannya, meskipun dia tidak pernah berjumpa dengan baginda, meskipun kita tak pernah bersahabat dengan baginda, akan tetapi kita berusaha macam mana supaya kehidupan kita seperti mana kehidupan baginda, macam mana dengan sunnah-sunnah baginda kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita tak boleh buat sunnah yang besar-besar, kita mulakan daripada yang kecil. Macam mana di saat baginda Nabi berjalan, macam mana di saat baginda Nabi duduk, macam mana di saat baginda Nabi makan, macam mana di saat baginda Nabi tidur, macam mana di saat baginda memasuki masjid, keluar daripada masjid, dan macam mana mohon maaf saat baginda Nabi masuk ke dalam bilik air, keluar daripada bilik air. Ini adalah sunnah baginda Nabi, maka kita ikut. Dan sesungguhnya di dalam sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecil manapun sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sungguh di dalamnya ada kejayaan. Baginda Nabi bersabda, "Famanittaba'ani faqad ahabbani." Sesiapa yang ikut dengan aku, menghidupkan sunnahku dalam kehidupannya, maka sungguh dia telah mencintai aku. Dan sesiapa yang cinta kepadaku, kata baginda, kana ma'i fil jannati, adalah dia nanti di dalam syurga bersama dengan aku. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, mari jom sama-sama kita berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan hati kita, macam mana kita berusaha supaya diri kita, dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang kita kasihi, supaya kita sama-sama nanti duduk di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan baginda, berjiran dengan baginda. Dan betapa sungguh di saat kita berusaha seperti ini, baginda Nabi yang duduk di dalam kubur, seronoknya hati baginda di saat dibentangkan amalan-amalan kita di hadapan baginda. Allahu Akbar, ternyata dengan Haji Mashkur bin Haji Mansur di Surau Perwaja, ternyata dia aktif sembahyang berjamaah, ternyata dia aktif dengan sunnah-sunnah baginda, ternyata dia aktif dengan Masya Allah Tabarakallah dengan kuliah-kuliah ilmu.
betapa seronoknya hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat-saat kita sentiasa bersama dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita seru anak-anak kita, kita ajarkan kepada keluarga kita, kita ajarkan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita betapa mulianya hidup di saat boleh bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup daripada Ambo, maka bersama dengan Ambo ini ada buku-buku. Jadi buku-buku ini adalah untuk tujuan pembinaan Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i yang ada di ma'had kami, Ma'had Tahfiz Darul Quran wal Qiraat Pasir Mas, Kelantan. Jadi Masya Allah tabarakallah, ma'had kami ini saat ini sudah ada 216 orang pelajar daripada berbagai negeri, daripada berbagai negara. Yang saat tadi maghrib tadi menjadi imam itu daripada Penang. Ada pelajar yang lain juga, ada daripada Selangor, ada daripada Johor, ada daripada Sabah, ada daripada Sarawak, daripada mana-mana negeri ada. Bahkan daripada Indonesia pun juga ada, daripada Vietnam ada, daripada Thailand ada, daripada Kamboja ada. Masya Allah tabarakallah, ada 216 orang pelajar saat ini. Jadi mohon doalah daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, supaya dengan Allah Subhanahu wa taala bagi kami para asatizah dan kaki tangan di sana diberikan kesabaran untuk mendidik generasi muda kita menjadi generasi-generasi yang rabbani, yang cinta kepada Allah, yang cinta kepada baginda, yang taat kepada Allah, taat kepada baginda, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Dan bagi kami juga, bagi pihak kami di sana, Masya Allah tabarakallah, kami berusaha untuk yang terbaik. Macam mana dengan pelajar-pelajar di sana mendapatkan pendidikan yang terbaik dengan fasiliti, dengan kemudahan yang memadai. Jadi di antara usaha yang kami buat saat ini di sana adalah kami membina Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i ini meskipun dia masjidnya belum siap 100%, masih dalam 80%, akan tetapi masjid ini kita sudah guna untuk kelas-kelas hafazan Al-Quran, guna untuk tempat sembahyang. Dan insya Allah nanti apabila masjid ini sudah siap dengan sempurna, kita juga akan guna masjid ini sebagai masjid mukim ataupun masjid qaryah. Sebab dengan kampung-kampung yang ada di sekitar ma'had kami, ada 5 buah kampung itu masih tidak mempunyai masjid lagi. Jadi sementara ini kami dan orang-orang kampung sembahyang di masjid yang berhampiran. Ada yang sembahyang di Masjid Mukim Tasik Berangan, ada yang Masjid Mukim Batu Tiga, ada yang sembahyang dekat Masjid Mukim Lubuk Jong, dan seterusnya. Jadi Masya Allah tabarakallah, untuk usaha kita membantu bagi penjayaan pembinaan Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i ini, kita pun buat jualan amal, yang mana apabila kita membeli daripada barangan-barangan jualan amal ini, bermakna kita telah menderma bagi pembinaan Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Dan baginda Nabi berjanji, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Sesiapa yang membina masjid di dunia, Allah taala akan binakan istana di dalam surga. Jadi di antara buku-buku yang dijual, di antaranya ada buku bertajuk 40 kisah teladan dan motivasi Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada buku legenda Nabi Khidir alaihi salam antara fakta dan khayalan, kemudian ada buku 70 selawat terbaik, khasiat dan cara mengamalkannya, ada buku panduan salat pesakit dan OKU, kemudian ada buku 101 keajaiban dan keunikan biodata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga ada buku emergency taubat, mengapa dan bagaimana, serta ada buku 33 amalan mendidik anak saleh. Jadi buku-buku ini kesemuanya ini kita jual semata-mata hasil daripada penjualan ini untuk kita masukkan ke dalam tabung pembinaan Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Dan pada malam hari ini untuk tuan-tuan dan puan-puan kami berikan diskon secara khusus, yang mana apabila kita membeli 5 buku yang ada tersedia bersama kami pada saat ini, 5 buah buku,
itu bermakna satu set. Itu satu set harga dia lebih kurang dalam 135 sehingga 145 ringgit, ikut dengan buku apa yang kita pilih. Akan tetapi buku mana-mana pun yang kita pilih, 5 buah buku kita akan bagi dengan harga 100 ringgit sahaja, promosi untuk tuan-tuan dan puan-puan pada malam hari ini. Dan juga bersama Ambo juga ada sijil wakaf bagi pembinaan Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i, wakaf yang bermakna terhenti kepada apa yang kita niat. Jadi niatkan untuk pembinaan Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i, maka dengan pahalanya kata baginda Nabi seperti mana dengan pahala kita menderma, bahkan lebih daripada itu, di mana dengan seluruh amalan kebaikan yang dibuat di tempat kita berwakaf, dengan sembahyangnya mereka, dengan munajatnya mereka, dengan zikir tasbihnya mereka, dengan menghafaz Al-Qur'annya mereka, tidak kurang daripada 216 orang pelajar ini yang duduk di sana pada saat ini, dengan segala amalan kebajikan mereka akan mengalir pahalanya kepada kita. Meskipun kita tak pernah pergi ke sana, meskipun kita tak pernah ziarah ke sana, meskipun kita tak pernah mengaji dekat sana, ternyata dengan kita mendapatkan pahala 216 orang ini. Allah Ta'ala catatkan secara otomatik dalam akaun pahala kita berterusan sehingga sampai hari kiamat. Sehingga di saat kita duduk di dalam kubur sekalipun, di saat kita sudah tak mampu berbuat apa-apa, dengan pahala ini terus menerus mengalir masuk ke dalam akaun pahala kita. Sehingga elok kata para ulama, kalau sekiranya kita berwakaf ini, kita bukan niat untuk diri kita sendiri, akan tetapi niatkan untuk keluarga kita, niatkan untuk mak bapak kita, niatkan untuk orang-orang yang kita kasihi. Maka betapa seronoknya mereka di saat mereka mendapatkan pahala yang berterusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata bukan sahaja dengan keluarga mereka ini cinta dan kasih dengan mereka di saat mereka masih hidup di dunia, akan tetapi betapa dengan anak-anak mereka, adik-beradik mereka, dengan saudara-saudari mereka, dengan karib kerabat mereka, dengan orang rumah mereka, bukan sahaja sayang dan prihatin kepada mereka saat mereka masih hidup, justru di saat mereka sudah berada di dalam kubur pun ternyata masih lagi sayang dan prihatin kepada mereka, sehingga sampai berkorban untuk menghantarkan pahala wakaf kepada karib kerabat dan saudara-saudari yang telah mendahuluinya. Maka Masya Allah tabarakallah, insya Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sampaikan pahala ini kepada mereka-mereka yang kita niatkan. Dan Masya Allah tabarakallah, insya Allah dengan kita yang berniat pun juga akan Allah Ta'ala berikan keberkahan di sepanjang hidup kita, sehingga nanti pada saat yang dijanjikan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala ridha kepada kita. Dan di saat kita berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seronok dengan kita. Inilah sahaja yang boleh Ambo sampaikan. Segala kesalahan dan kesilapan mohon dimaafkan, sebab segalanya itu adalah ketaksiran dan kekurangan serta kekeliruan daripada diri Ambo, dan apa yang betul dan benar adalah semata-mata kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.